Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya, di mana engkau dari para hamba Allah yang teguh ubudiyahnya kepada Tuhan, yang sentiasa rela dengan perlakuan Tuhan, yakni takdirnya. Musibah menimpa mereka sedang mereka tetap di tempatnya seperti gunung yang tidak dapat digegarkan. Musibah itu datang kepada mereka dan menimpa mereka, sedang mereka memandangnya dengan pandangan sabar dan rela dengan takdir Allah. Mereka membiarkan tubuh mereka untuk bala bencana ini. Lalu mereka terbang kepada Tuhannya dengan hati mereka. Mereka ini umpama khemah yang tiada berorang, sangka tanpa burung. Roh mereka ada di sisi Tuhan, namun tubuh mereka ada dengan mereka. Wahai orang yang membelakangi Tuhan, orang yang merasa jemu dengan Tuhan, mari kemari datang kepadaku supaya aku membetulkan antara kamu dengan dia. Aku akan memohon dia buat kamu. Akan aku ambilkan keamanan buat kamu daripadanya. Aku akan menundukkan diriku di hadapannya sehingga dia memberi kamu hak-haknya yang di atas kamu buatnya. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah kami kepadamu dan berdirikanlah kami di pintumu. Jadikanlah kami buatmu, keranamu dan bersamamu. Relakan kami untuk berkhidmat kepadamu. Jadikan pengambilan kami dan pemberian kami buatmu. Sucikan batin kami dari yang selainmu. Jangan sampai engkau mendapati kami berada di tempat laranganmu, atau tiada mendapati kami di tempat suruhanmu. Janganlah jadikan lahir kami membuat maksiat kepadamu dan batin kami membuat syirik denganmu. Ambillah kami dari jiwa kami untuk menuju kepadamu. Enakkan hati kami dan rahsia kami untuk berdekatan denganmu. Pisahkan antara kami dengan maksiat kepadamu sebagaimana engkau pisahkan antara langit dan bumi. Dekatkan kami kepada ketaatanmu sebagaimana engkau dekatkan antara hitam mata dan putihnya. Jauhkan antara kami dengan apa yang engkau benci sebagaimana engkau jauhkan antara Yusuf dengan Zulaikha pada maksiat terhadapnya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada dua perkara utama yang hendak disampaikan, yang diwasiatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama ialah mencontohi hamba-hamba Allah yang sebenar dalam menerima ujian. Dan yang kedua, jangan berpaling daripada Allah. Jangan membelakangi perintah Allah. Jangan pernah jemu untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dua perkara penting
Dan perkara berikutnya yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, mengajak bersama dengan dia dalam munajat dan doa ini, semoga kita benar-benar menjadi hamba Allah, dan hamba Allah yang muqbilin, bukannya mu'ridin. Muqbilin, yakni hamba Allah yang sentiasa menuju kepada Allah. Manakala mu'ridin, hamba Allah yang senantiasa nak berpaling dari Allah. Kita nak jadi hamba Allah muqbilin, yang sentiasa ke depan, bukannya yang berpaling. Maka Syekh menitipkan pada kita doa dan munajat. Moga Allah Ta'ala mendekatkan kita kepada Allah, menjauhi kita daripada maksiat dan perkara yang mengganggu dan mengeruhkan hubungan kita dengan Allah. Dan perkara pertama, Syekh Abdul Qadir menyebut, cuba lihat diri kamu dan bandingkan diri kamu dengan hamba Allah yang sebenar. Kamu ni hamba Allah, tapi kamu tidak berperwatakkan hamba Allah yang sebenar. Umpama kita berkata kepada seorang pelajar yang gagal, yang cuai, cuba kamu tengok pelajar-pelajar lain, apakah seperti kamu? Kita beri suatu perumpamaan. Mungkin juga kalau seorang suami yang nak berkata kepada isterinya supaya dia benar-benar menjadi isteri yang baik, cuba lihat isteri-isteri orang lain, bagaimana mereka mematuhi suami mereka. Sama juga sebagaimana kalau seorang isteri nak kembalikan suami supaya jadi suami yang baik dengan berkata, cuba abang tengok suami-suami yang lain, mereka jaga anak mereka, mereka bertanggungjawab. Maka ini satu cara untuk kita kembali muhasabah diri kita. Bila kita nak letak kembali nilai kita sebenar, lalu kita pergi tengok yang memang mana-mana orang yang mengikut prestasi yang sebenar dia. Prestasi sebenar. Kalau saya majikan tengok pekerja saya ni tak perform, tak buat kerja baik, saya akan kata cuba tengok pekerja lain. Mereka dedikasi, rajin, punctual, supaya orang ni kembali berada pada landasan betul. Seringkali kita bercakap bahasa itu. Bila kita nak kembalikan semangat, untuk mengembalikan matlamat, untuk mengembalikan orang itu berada pada jalan yang sebenar. Maka Syekh mengajak kita berfikir, baik, kita semua kata kita hamba Allah. Baik, cuba bandingkan diri kamu dengan hamba Allah yang sebenar. Hamba Allah yang sebenar itu, apa pun yang Allah Ta'ala takdirkan pada mereka, mereka redha, mereka rela. Kamu kena sikit mengeluh panjang, kamu kena sikit, kamu dah nampak benda ni macam pengakhiran hidup kamu. Cuba lihat hamba-hamba Allah yang lain, yang bila mereka diuji, mereka rela. Bukan datanglah musibah sebesar mana pun, mereka seperti gunung, tetap teguh. Tidak pernah berkurang agama mereka, bukan semakin kuat agama mereka. Semakin kuat cengkaman mereka dengan agama ini. Dan cuba lihat mereka, kata Syekh Abdul Qadir, mereka ini melihat segala ujian Allah dengan pandangan yang sabar dan rela. Redha dengan apa pun yang berlaku. Bahkan mereka membiarkan, biarlah tubuh ini sentiasa diuji oleh Allah. Kita orang tak peduli, kerana hati mereka itu yang bergantung pada Allah. Sebagaimana kata Nabi Ayub, ya Allah, jika engkau nak uji jasad ini, silakan, asalkan hati dan lidah ini tidak untuk terus mengingatimu. Jasad lain aku bersedia untuk diuji, silakan, asalkan jangan diuji hatiku, tempat di mana aku bertenang dengan mengingatimu, dan lidahku sebagai alat untuk aku menyebut namamu. Orang beriman dan hamba Allah yang sebenar sudah bersedia untuk menjadikan seluruh inti jasadnya untuk diuji oleh Allah. Sama ada diuji dengan demamnya, sakit kakinya, sakit tangannya, sakit perutnya, sakit kepala, sakit bau ke, sakit belakang, sakit belikat, kita sudah bersedia. Dengan maksud, kerana kita hamba Allah.
Kita hamba Allah. Apa pun hati kita dengan Allah, pergantungan kita dengan Allah. Maka umpama mereka, kata Syekh Abdul Qadir, macam khemah tak ada orang, macam sangka tak ada burung. Apakah maksud ibarat ini? Ibaratnya, jasad mereka ini diujilah macam mana pun roh mereka dengan Allah. Tenang mereka. Umpama kemah tadi, walau mungkin diterbangi, tapi orangnya tak ada. Dia tak memberi kesan. Umpama sangka tadi, walau sempit, tapi tak ada burung di dalamnya. Ini umpama semua ujian datang, dia tidak mengenai roh kita. Roh kita tenang, gembira, mengharapkan pahala di sisi Allah. Tentang macam mana kita nak rasa perhambaan seumpama ini? Para ulama mengajar pada kita. Apakah dia al-wasail al-mu'ina ala sabri ala al-bala? Apa dia cara-cara yang boleh membantu kita berada pada posisi ini? Posisi yang benar-benar hamba Allah bila diuji. Lalu mereka menyarankan, mereka menyebut tajribah yang berkesan, tajribah yang mujarrabah, yang amat mujarab. Yang pertama, untuk kita berada pada posisi ini, yang pertama, bila apa pun yang menimpa kita, kita mengetahui bahawa Allah lah yang memilih ujian ini dan Allah memilih kita. Contoh bila kita diuji, dalam banyak orang kita demam, dalam banyak orang kita yang kena wabak ni, dalam banyak orang kita susah, dalam banyak orang kita yang kematian keluarga. Pertama, kita perlu mengetahui yang memilih ujian ini Allah, dan yang memilih untuk diuji itu kita. Maksudnya Allah telah pilih ujian itu, sakit, dan Allah pilih kita untuk menerima ujian tadi. Berarti orang yang diuji oleh Allah ialah orang pilihan Allah. Tidakkah kita redha dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah kita sebagai seorang hamba hanya redha apa yang ketua kita, pemilik kita buat? Itulah maqam ubudiyah. Kita tahu bahawa ujian ini Allah pilih, dan kemudian Allah pilih kita untuk menghadapi ujian ini. Berarti kita dipilih oleh Allah. Allah Ta'ala tidak memilih melainkan orang yang Allah sayang. Bila hambanya sedar bahawa yang menguji dia ialah Allah, dan ujian ini juga datang dari Allah, maka dia tenang. Kenapa? Kerana Allah memilih dia. Tentang kita, kalaulah orang yang kita sayang, orang yang kita hormat, pilih kita untuk buat satu kerja, saya pilih awak buat satu kerja ni. Walaupun bagaimana suka pun kita nampak senang, sebab kita nampak indahnya dipilih oleh orang yang kita sayang, indahnya dipilih oleh orang yang kita hormati, orang yang kita kagumi. Bagaimana kita tidak merasa indah apa yang dipilih oleh Allah, pemilik segala-galanya? Dan bila Allah pilih kita, kita tahu ada ganjaran dia, kita tahu ada kelebihannya. Dalam ratusan orang, ribuan orang, tiba Allah pilih kita. Maka bersyukurlah dengan pilihan Allah, kerana Allah nak beri kita sesuatu yang kita pasti akan menemui dan mengetahui. Itu pertama kita kena tahu. Yang kedua, untuk berada pada maqam ubudiyah, ini yang disarankan ataupun yang disebut oleh para ulama, kita mengetahui setiap musibah itu ialah obat kepada kita. Musibah itu ialah rawatan kepada kita. Musibah itu bukanlah musibah. Musibah itu hiya dawa'un nafi', obat yang paling baik untuk diri kita. Dia obat. Kita umpama seorang doktor, tuan-tuan, bila kita sakit, doktor pakar yang paling hebat, dia hantar kita satu obat, dan obat itu menyakitkan, tapi kita percaya kepada kepakaran doktor ini.
Walaupun ubat ni menyakitkan, kita tahu dia adalah penyembuh sebenar. Tuan-tuan, sebenarnya kita hidup dalam dunia ini tempat yang banyak penyakit. Maka Allah datangkan musibah untuk merawat penyakit tadi. Apa dia penyakit? Lalai dari Allah. Kat dunia ini, bila orang masuk je dunia, orang boleh lalai. Kalau Adam AS di syurga pun boleh diganggu oleh syaitan, apatah lagi di dunia. Di tempat ini, tuan-tuan sekalian, dunia ini ialah sebenarnya penyakit sendiri. Dan ujian Allah itu obat bagi penyakit dunia. Akhirnya kita lihat bagaimana bila datang penyakit menjadikan kita dekat dengan Allah. Bukankah itu obat? Datang penyakit, kita pun tak jadi sombong. Tidak cakap besar. Datang je penyakit, kita pun aku tunduk. Maka musibah itu ialah obat. Al-musibah dawa. Bagaimana kita tengok orang yang sombong, belagak, datang musibah, dia tu jadi humble. Baik, mula lembut percakapan. Mula tahu menghargai orang lain. Musibah itu obat. Musibah merawat banyak penyakit-penyakit manusia. Musibah itu sendiri ialah obat. Musibah itu bukan musibah sebenarnya, ia obat. Umpama kita suami, tiba-tiba kena musibah. Dek musibah tadilah dia jadi obat kepada hubungan kekeluargaan kita. Kita pun nampak baiknya isteri kita, baiknya anak-anak kita. Kita pun nampak bernilainya keluarga kita ni. Kalau tidak, tuan-tuan, kita mungkin leka dah. Kita dah tinggal dah keluarga kita. Maka datang ubat untuk kita. Musibah. Akhir baik dengan isteri, baik dengan anak. Ada masa dengan keluarga. Maka musibah itu obat. Tuan-tuan tengok dalam kehidupan kita. Bukankah selepas kita kena musibah, kita jadi baik? Bukankah kita tengok benda tu? Kita tengok dengan musibah dulu. Belum datang musibah, tak ke masjid dia. Datang musibah, nampak ke masjid. Makna musibah tu obat. Musibah itu ialah obat yang amat mujarab dan amat bermanfaat. Maka kenapa kita takut dengan musibah ini? Bila setiap kali musibah datang, dia memberikan kepada kita obat, penyelesaian pada masalah kita. Yang ketiga, kata ulama, dia mengetahui di sebalik musibah itu adanya nikmat-nikmat lain yang berkunjung tiba yang begitu banyak. Ada nikmat-nikmat lain. Antaranya ialah dia menjadi, sebab dia sakit tadi. Sebagai contoh, kalau kita ambil sakit. Sakit tadi menjadikan dia lebih kuat antibody dia. Antibody pun jadi bagus. Tahan. Bila dia demam, maka antibody makin kuat untuk menahan demam yang lain. Maka bila dia sakit itu, sakit ini, maka setiap kesakitan atau setiap musibah tadi, dia akan beri dia nikmat-nikmat yang lain, yang menjadikan ia lebih baik daripada sebelum ini. Belum ni kita sihat dah, tapi kena musibah ni, lepas tu kita sembuh jadi lebih sihat daripada dulu. Kurang kena COVID sebagai contoh. Dulu memang kita sihat, kena COVID, lemah sekejap. Lepas baik COVID, kita lebih sihat daripada sebelum itu. Maksudnya kita dah ada antibody yang kuat. Kita dah boleh jumpa orang. Ni kita pun dah tak takut tengok orang lain yang sakit, sebab kita dah ada antibody yang kuat. Bukan itu lebih menjadi kita lebih kuat daripada kita dapat vaksin lagi. Sebab saya dah pernah kena, dia kita lebih kuat. Maka saya rasa saya takkan kena lagi sebab saya pernah kena. Kalau kena pun saya dah melaluinya fasa, saya rasa kuat, lebih bersedia. Kita kan tuan-tuan mula-mula belum kena COVID ni, sebab kata orang kita tak kena tak cinta. Kita belum kena COVID, takutnya lain macam. Tapi bila kita dah kena pun, bukan kena je kena. Oh macam ni, saya tahu saya boleh handle. Kita makin confident, makin kuat. Kita makin tenang. Taklah macam dululah panik misalkan. Hari ni okey, dah kena tak apa, saya makan ubat, insya-Allah baik nanti. Kemudian kuat. Artinya setiap kali musibah tadi menjadikan selepas musibah itu, kalau saya bagi contoh sakit dan termasuk contoh-contoh yang lain dalam musibah, dia akan datang benda-benda baik yang banyak.
Tidakkah kita mahu kita peroleh kebaikan yang banyak selepas diuji? Tetapi bila datang banjir, maka tanah menjadi makin subur berbanding dulu. Bila mereka kaji tentang gempa bumi yang berlaku, apa kesan gempa bumi pada sistem, pada muka bumi dan sebagainya? Ia memberi impak yang begitu baik untuk bumi itu sendiri. Pembersihan bumi, kesuburan tanah dan lain-lain. Ia bagus. Bila gunung berapi memuntahkan laharnya, juga bagus laharnya tadi. Bagus untuk muka buminya dan sebagainya. Tuhan tidak akan lakukan sesuatu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada benda yang Allah ciptakan sia-sia. Setiap benda ada fungsinya. Musibah ada fungsinya. Musibah ada fungsi. Supaya kita mengetahui bahawa Allah yang bijaksana ini bukan inginkan keburukan untuk kita, tapi inginkan kebaikan. Allah sentiasa inginkan kebaikan pada hamba-Nya. Tapi hamba-Nya yang jahil, yang engkar ini menolak kebaikan. Mengeluh dengan kebaikan yang ada. Kemudian yang keempat, supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah dalam ujian. Sebab Syekh Abdul Qadir beri contoh dengan menyebut, tidakkah kamu mahu menjadi hamba Allah yang sebenar? Bila diuji, mereka seperti gunung, tak bergegar, tak bergoyang langsung. Jadi kita ingin mencontohi mereka. Kita nak, bila mana kita diuji, Masya Allah, kita seperti gunung, tenang, tetap teguh. Datang lagi buat taupan, berpusing-pusing, diangkat semua barang, semua benda, gunung itu tetap tenang, teguh di situ. Datanglah banjir menenggelamkan gunung, gunung tu tenang di situ. Dia tak akan hanyut ke mana-mana. Dia di situ. Untuk kita jadi macam tu, kalau Allah uji kita, kita tenang seperti gunung tenang. Macam mana caranya? Yang keempat, kata ulama, bila kita mengetahui bahawa setiap ujian yang datang ini Allah nak didik kita menjadi hamba-Nya. Dalam semua keadaan senang ataupun susah, dalam nikmat ataupun bala, maka kita menjadi hamba Allah dalam semua perkara. Tuan-tuan, kita dah memang biasa solat waktu sihat. Kita dah sihat, kita dah biasa solat. Tapi bila kita sakit, apa kata kita solat? Ya, kita solat juga, berarti Allah dah terbiah kita ingat Allah dalam semua keadaan ini. Kita, tuan-tuan sekalian, dah biasa pemurah bila kita senang, derma sana, derma sini. Baik, Allah nak suruh kita pemurah bukan sebab kita kaya, sebab kita hamba-Nya. Lalu Allah uji kita, bisnes ada masalah, tapi kita tetap pemurah, kita berjaya jadi hamba Allah. Jadi kita mengetahui ujian tadi kerana Allah nak membiasakan kita dalam semua keadaan menjadi hamba Allah. Saya dah biasa solat berdiri, tiba-tiba Allah uji saya sakit, saya kena solat duduk, saya tetap solat, berarti saya ialah hamba Allah dalam semua keadaan. Macam kita dalam persahabatan, Allah uji kita. Ya, kita dah biasa ketawa senegurau dengan kawan-kawan kita waktu kita sihat. Lalu waktu kita sakit, maka kawan-kawan kita tetap berperanan juga. Walaupun mungkin dia tak boleh bersama kita kerana kita sakit, misalnya dia hantar makanan, dia bertanya khabar, maka dia, kawan kita dah terbiasa berkawan kita kadang kita senang atau susah, dia tetap berkawan dengan kita. Sama juga kita sebagai hamba Allah. Allah bukan sekadar ingin hamba-Nya mengingatinya ketika senang, juga ketika susah. Allah bukan sekadar menghendaki hamba-Nya ingat ketika susah, juga ketika senang. Ada orang waktu susah dia ingat Allah sungguh-sungguh, maka Allah uji dia dengan senang pula. Apakah dia boleh ingat Allah dengan sungguh-sungguh? Dan dia ingat Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia hamba Allah yang sebenar, senang dan susah. Bukankah cerita kisah lelaki botak, kisah lelaki sopak, kisah lelaki buta menjadi iktibar kepada kita bagaimana nak jadi hamba Allah sebenar? Ketiga-tiga hamba ini diuji dengan masalah kesihatan mereka. Masalah kesihatan yang kekal. Yang seorang tu botak, tak keluar rambut, malu, dari awal botak. Yang seorang lagi pula sopak, yang seorang lagi pula buta. Ia musibah berkekalan. Kita musibah sakit 2 minggu, kuarantin habis. Ini musibah kekal ni. Maka Allah turunkan malaikat uji. Apakah ketiga-tiga ini hamba Allah dan semua keadaan? Sebab tiga-tiga ini memang dekat dengan Allah waktu dalam keadaan macam tu. Ya, sebab orang pun tak nak dekat dengan dia. Dia buta, dia sopak, ni botak.
Maka dia pun ingat Allah. Maka Allah uji, apakah dia ingat Allah waktu senang dan waktu susah? Waktu susah atau waktu senang? Maka dia datangi orang sopak. Apa yang kamu ingin dari nikmat Allah? Katanya kulit yang baik. Maka malaikat menyapu badannya. Maka kulitnya sembuh. Jadi baik, seindah-indah kulit. Kata malaikat, apakah harta yang paling kamu sukai? Jawab si sopak, unta. Diberikan padanya unta yang mengandung sehinggalah beranak pinak memenuhi lembah. Didatangi orang yang botak. Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Rambut yang baik. Malaikat gosok kepala dia, keluar rambut. Rambut yang baik. Lebih baik daripada orang lain. Dan ditanya apakah harta yang kamu inginkan? Maka jawabnya lembu. Diberikan lembu yang mengandung lalu memenuhi lembah, beranak pinak. Didatangi pada orang yang buta. Apakah yang kamu inginkan? Maka jawab si buta, penglihatan, supaya aku dapat melihat keluarga ku, orang yang aku sayang, ibu ayah. Maka malaikat menyapu matanya dan dia dapat melihat. Apa harta yang kamu inginkan? Jawabnya kambing. Diberikan kambing yang membunting lalu memenuhi lembah, beranak pinak. Dan malaikat datang pula dengan rupa orang susah dan bertemu dengan si sopak, lalu berkata, musafir terputus bekalan, kalau ada sedikit bahagian, pertolongan. Lalu kata si sopak ini, maaf, tidak ada bahagian itu, kerana aku ada komitmen yang banyak. Harta-hartaku ini sudah ada komitmennya. Aku tidak mampu beri pada sesiapa. Lalu kata malaikat yang menyamai, bukankah dahulu kamu seorang yang miskin? Lalu Allah kaya kan? Kenapa nak kedekut? Katanya bukan. Bukan aku daripada keturunan kaya. Aku bukan orang susah. Dulu memang aku dah kaya. Kata si sopak ini dengan sombongnya. Lalu malaikatnya berkata lagi, bukankah dahulu kamu si sopak yang dihina? Hari ini Allah muliakan dengan kulit yang baik. Dia kata tidak. Aku memang keturunanku kulit yang baik. Lalu kata malaikat, kalau kamu berbohong, kamu akan kembali pada asalnya. Maka mati seluruh binatang ternakannya. Dan kembali kulitnya dihinggapi ataupun dibalik dengan sopak. Ternyata dia boleh ingat Allah waktu senang, dia tak boleh ingat Allah waktu. Ternyata dia ingat Allah waktu susah, tapi dia tak boleh ingat Allah waktu senang. Maka dia bukan hamba Allah sebenarnya. Maka didatangi kepada si botak. Dialog yang sama. Musafir terputus bekalan. Apakah ada bahagian dan pertolongan? Jawabnya tak ada. Peruntukan tidak ada, komitmenku tinggi. Lalu malaikat kata, bukankah dahulu kamu miskin? Kata si buta, aku tidak pernah miskin. Ini kekayaan, warisan, turun-temurun. Lalu kata malaikat, bukankah kamu dahulu botak? Sehingga Allah berikan pada kamu rambut. Tak, keturunanku mana ada botak, semua berambut. Kata malaikat, kalau kamu bohong, kamu kembali pada asalmu. Maka seluruh lembunya mati. Dan natijah itu juga menyebabkan rambutnya kembali gugur. Sebab apa? Dia ketika susah dia boleh ingat Allah, tapi tidak ketika senang. Maka Allah ambil balik. Biar kamu kekal ingat Allah. Datang kepada si buta. Musafir terputus bekalan. Apakah ada bahagian? Adakah pertolongan? Kata si buta ini, bekas si buta, sila ambil apa yang Tuhan hendak dan tinggal apa yang Tuhan tak nak. Dia beri kebebasan, pergilah kat tempat saya, ambil je apa yang nak. Kalau yang tak nak, tinggalkan. Bukan sekadar diberi apa dia nak, dia beri pilihan pada orang yang minta pertolongan. Apa saya nak ambil, sila ambil. Lalu kata malaikat, bukan aku malaikat. Aku menguji teman-temanmu sebagaimana aku mengujimu dengan perintah Allah. Ternyata kamu berjaya. Moga Allah berkati hartamu dan segala nikmat yang Allah berikan padamu. Maka ditinggalkan si buta yang berjaya dalam ujian. Tentang ujian yang Allah datang pada kita untuk menguji kita apakah dalam semua keadaan kita memang ingat Allah. Saya katakan tadi, ada orang waktu dia susah dia ingat Allah, dia senang dia tak ingat Allah. Ada orang pula waktu senang dia ingat Allah, waktu susah dia tak ingat Allah. Ada. Waktu senang dia rajin derma, dia rajin ke masjid. Bila dia susah dia tak nak ke masjid, dia mula malu. Dia pun orang tak nak. Sebab dia dah susah sekarang.
Dia mula malu, dia mula kecewa dengan hidup dia. Ya, ada orang begitu. Sebab itu bila Allah datangkan ujian ini, Allah nak tarbiyah kita, membiasakan kita ingat Allah dalam semua keadaan. Waktu saya masuk hospital, saya boleh sembahyang di hospital. Saya dah biasakan. Dek kerana ujian tadi lah, saya boleh sembahyang di hospital. Saya boleh sembahyang di tengah laut. Saya boleh sembahyang tempat itu, tempat ini. Maka kita ditarbiah oleh Allah untuk jadi hamba sebenar. Sebab itu datang ujian. Dan sebab itu kita mengerti kenapa Allah uji kita. Supaya kita sentiasa menjadi hamba-Nya dalam semua keadaan. Alhamdulillah, dalam sakit saya juga solat. Dalam sihat saya juga solat. Tidak ada apa yang kurang. Alhamdulillah, ketika saya sihat saya belajar. Ketika saya sakit saya masih belajar. Langsung tidak mengurangkan. Walau mungkin kualitinya berbeza atau cara berbeza, tapi azam saya, niat saya tidak berubah. Ini hamba Allah yang bila diuji seperti gunung tidak berubah. Bila mana kita mengetahui setiap ujian Allah tadi, untuk membiasakan kita dalam pelbagai keadaan mengasihi Allah. Dan yang kelima, macam mana kita nak jadi gunung bila diuji oleh Allah? Kita mengetahui semua benda inilah takdir Allah sebelum kita diciptakan lagi. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada apa yang berlaku di bumi ini atau apa yang berlaku di batang tubuh kamu ini, melainkan sudah tercatat di sisi Allah sebelum Allah ciptakan kamu. Tuan-tuan, takdir yang kita dapat hari ini Allah dah tentukan sebelum kita tercipta. Sebelum kita tercipta. Maka ini menjadikan kita tenang. Dia bukan benda baru, benda yang Allah dah takdirkan. Sebagai seorang hamba Allah, kita mengetahui kita hidup di bawah takdir Allah, di bawah rahmat takdir Allah, di bawah kebijaksanaan takdir Allah, di bawah keadilan takdir Allah, di bawah kasih sayang takdir Allah, di bawah kebaikan takdir Allah. Dan segala-galanya yang berhubung dengan takdir itu ialah kebaikan untuk kita. Dan yang keenam, bagaimana kita nak menjadi kuat bila kita diuji oleh Allah. Dengan kita mengetahui kalau kita mengeluh pun dia tak akan ubah apa-apa. Tetapi bila kita kena musibah, kita duduk ngeluh-ngeluh, dia tambah musibah dia. Tambah musibah. Sebab itu Allah ajar bila kita kena musibah, belajar diam dulu, diam. Ya, jangan ngeluh. Sebut innalillah, doanya dan sebagainya. Kalau kita ngeluh, dia menambahkan musibah tadi. Bagaimana orang membiarkan dirinya ditambah musibah dengan perbuatannya sendiri, dengan mengeluh. Kita jangan belajar mengeluh. Kena apa-apa, ya ini takdir Allah, baik untuk saya insya-Allah. Baik. Kalau kita ngeluh tidur malam pun tak boleh. Kita misal kata bukan rezeki kita lah. Kita pergi kedai makan, dah lah kena beratur sampai giliran kita habis makanan. Tak apalah, bukan rezeki saya. Tenang je kita. Cari kedai lain, contoh. Maka kita tenang. Tapi orang mengeluh, akhirnya disambut dengan maki hama, makin bertambah musibah dia. Ceritanya kecil, dia tak sempat makan. Dia boleh makan tempat lain. Tapi kalau dia mengeluh, makin besar. Ramai mana orang yang Allah uji cuma nikmat yang kecil, dia mengeluh menjadi besar. Ramai mana Allah uji dengan ujian yang besar, tapi kerana dia diam, dia tak mengeluh, maka dia kecil. Kalau seorang tu ditakdirkan Allah uji dengan bercerai sebagai contoh, uji sebahagian sahabat-sahabat kita dalam rumah tangga, walau mereka berusaha untuk jaga, ya, kadang-kadang tidak punya kemampuan, akhirnya mereka bercerai. Baik, bila bercerai, ada dua keadaan orang. Sama ada orang tu dia tenang, tak apalah, bukan jodoh saya akan bina hidup baru, cara baru dengan ketiadaan pasangan. Ada orang tu mengeluh. Dia makin murung, makin teruk, makin bermusibah. Itu sebagai contoh. Jadi tuan-tuan sekalian, bila datang ujian Allah, untuk kita kuat seperti gunung, belajar jangan mengeluh. Lihat sesuatu itu bukan rezeki kita.
dah bukan rezeki kita, nak macam mana? Kita dah elok ni bawa bekas ni, jatuh pecah, dah bukan rezeki. Baru beli pasu dekat air hitam ni, lawa pasu, tak dalam kereta, pecuk kereta sampai rumah, retak pecah. Allah, pasu beli 200.5 ni, jauh tu air hitam, balik pecah, dah bukan rezeki, tak apa, so pergi lagi lah tu. Misalnya ya, ada sahabat-sahabat kita, dia pergi beli pasu, terkenal tempat beli pasu, tak dalam kereta, balik rumah tu pecah semua, dah bukan rezeki, nak macam mana? Tenang, tak apalah, nanti nak suruh pergi lagi tu. Apa, kita beli mahal lagi. Tak ada benda yang dia nak kisahkan. Orang ni tuan-tuan, dia seperti gunung dalam ujian. Allah Ta'ala sebelum mendatangkan ujian yang tak mampu ditanggung oleh hati kita, Allah datangkan ujian yang mudah-mudah dulu pada kita. Tuhan tak mulakan ujian pada kita dengan besar terus. Tidak. Allah beri kita kecil-kecil ujian. Bila kita terbiasa terima dengan baik, nanti bila datang ujian besar, kita pun okey. Tapi kita tuan-tuan yang kecil pun tak boleh nak berkompromi, terus tunjuk macam besar sangat benda tu. Akhirnya bila datang besar, kita tersungkur terus. Allah uji yang kecil-kecil je untuk kita. Tapi kalau kita dah latih diri kita tidak mengeluh, nanti bila datang yang besar, kita juga tenang. Tapi kalau kita tuan-tuan yang kecil ni, kita dah ngeluh, misalnya lambat masak, kita dah marah, contoh panggil anak kita lambat datang, kita dah nak pukul dia, kita dah cepat mengeluh. Kelak tuan-tuan datang ujian lebih besar pada tu. Bayangkan waktu kita sihat ni, kita panggil anak kita, dia lambat, kita nak marah sungguh-sungguh. Bayangkan nanti kita sakit, lalu kita panggil anak kita, dan anak kita tak jauh, dan kadang kita tak mampu buat, itu lagi teruk kita lepas. Sebab itu kita belajar dalam menghadapi masalah dunia. Kerana Allah, saya katakan, Allah tidak akan hadirkan yang besar, melainkan Allah hadir yang mukaddimah, yang kecil-kecil, supaya kita latih dulu diri kita. Kita latih. Pergi kedai makan ni, makan tak sedap, kita pun tenang, kita tak kutuk dia. Sebab tak sedap ni, taklah tak sedap sangat, tak sedap sikit lah, banding bini kita masak. Nanti kita pergi lagi teruk, bukan sekadar tak sedap, keracunan terus, makan keracunan seminggu. Kita tetap tenang sebab kita dah latih. Tak, daripada awal tadi, mula-mula bila makanan tak sedap, kita tenang. Akan datang kalau keracunan pun kita tenang. Tenang, tak apalah ujian saya, nak kena ke saya, Allah nak uji untuk beri saya pahala. Sebab itu bila kita latih diri kita dengan ujian-ujian Allah, akhirnya kita tak akan mengeluh sebesar mana pun ujian tu datang. Tenang. Ya, kita baca kisah Masyitah yang saya ceritakan pada tuan-tuan. Ketika dia, satu keluarga dibakar dalam periuk yang menggelegak, dia tenang. Dia tak rasa berat pengujian itu. Dia cuma minta Fir'aun tolong himpunkan tulang-tulangku setempat dan tanam di setempat. Bayangkan, dia cuma fikir tulang-tulang aku ni dikebumikan setempat. Itu penting. Tak penting dia bakar atau apa pun. Tenang dia. Bayangkan dalam situasi dia tengok periuk tadi menggelegak, dia melihat satu persatu anaknya masuk direbus hidup-hidup, dia tenang. Dia tak kata kenapalah sanggup buat macam gini, kenapa, dah memang jahat macam gitu. Dia tenang. Dia menunggu gilirannya, sehingga sampai gilirannya, maka dia terjun sebagaimana diperintahkan. Kalau itu masir, itu takdirnya, dia tenang. Dia cuma minta tulang-tulangnya itu dipelihara. Kalau dia seorang muslimah, dia tenangnya tadi tuan-tuan, kuat haruman wangi dia sampai Rasulullah dapat hidu. Rasulullah dalam peristiwa Isra' Mi'raj, ketika mana Rasul berjalan daripada menunggang burak daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Nabi mencium bau wangi yang luar biasa. Nabi kata, ini bau wangi apa? Kata Jibril, ini bau wangi Masyitah. Tuan-tuan, Masyitah bukan kubur yang dibina, bukan kuburnya dibina, diagungkan, tidak. Tetapi dia orang yang mulia di sisi Allah. Bukan kuburnya macam kubur raja, dibina bangunan besar seperti istana, dirapi, diletak bunga-bunga hidup setiap hari. Sebagaimana kita lihat mana-mana raja yang mati, begitu mereka nak angkat kubur itu sendiri, walaupun bukan itu yang Allah pandang pun, bukan itu yang Allah tengok. Masyitah tidak ada kubur seperti itu.
Tapi wangiannya mencocok hidung Rasulullah SAW. Nabi menciumnya dan Nabi mengenalinya. Walau zaman mereka ribuan tahun. Dicium wanginya. Lihat bagaimana hebat orang yang bersabar. Tak mengeluh, dicampur dalam periuk yang mendidih apinya, yang mendidih minyaknya. Kita tuan-tuan, tak ada lagi diuji macam tu, tapi ngeluh kita banyak. Mengeluh kita macam kita diuji besar sangat. Sebab itu belajar diri kita, jangan mengeluh. Sebab apa? Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, dia menambah masalah. Dan yang ketujuh, bila kita nak teguh dalam menghadapi musibah, kita lihat orang yang kena musibah lebih teruk pada kita. Yang kena teruk pada kita, kita pun akan tenang. Ada orang teruk pada kita, kena ni tak terbangun. Kita alhamdulillah kena, masih lagi boleh makan Maggi. Boleh lah tu makan Maggi, okey. Masih lagi boleh makan sup. Tapi tak rasa Ustaz. Tapi tambah. Ni tak rasa, bau tak. Dia boleh tambah lagi 2 pinggang. Jadi bila dia compare Qaranah dengan orang lain lebih teruk pada dia, maka dia pun tenang. Dan musibah saya kena ni taklah besar sangat. Dan yang ke-8 kata ulama, bahawa dia mengetahui musibah ini ialah kepahitan dunia untuk dimenikmati kemanisan akhirat. Tuan-tuan sekalian, yang jadikan hidup orang kaya ni, setengah orang kaya ni indah, sebab dia melewati zaman kepahitan dia. Maka dia mula rasa indah. Kita akan menikmati kesihatan ni indah bila kita melewati zaman sakit kita. Seronok sihat ni. Kita dulu tak boleh makan nasi sebab miskin. Hari ni boleh makan nasi. Seronok kita makan. Artinya kepahitan zaman silam menjadikan manis hidup hari ni. Demikian juga kepahitan dunia dengan ujiannya akan menjadikan kemanisan di hari akhirat kelak. Apa yang kita lalui pahit dengan ujian ini, dia bertukar manis akhirat kelak. Pahala yang besar. Dan ini sebahagian, walaupun ulama menyenaraikan 23 perkara. Saya menyampaikan sebahagian, mudah-mudahan ia memberi manfaat. Bagaimana kita nak jadi gunung bila diuji. Jadilah gunung bila diuji. Kemudian Syekh menyebut perkara kedua. Jangan membelakangi Allah. Jangan berpaling dari Allah. Apa maksud berpaling dari Allah? Orang tahu Allah itu benar, Allah itu penyayang, Allah itu pengasih, Allah itu Tuhan dia. Dia akan kembali pada Allah. Tapi perangainya seperti tidak menunjukkan dia hamba Allah. Maka orang ini disebut berpaling daripada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu jangan berpaling dari Allah. Sesudah Allah berikan kepada kamu pelbagai nikmat. Jangan pernah jemu dengan Allah. Ada orang kita tengok, bukan kata orang lah, kita sekalipun, kadang-kadang kita dah jemu buat baik. Jemu dah kuliah Ustaz, nak minta cuti lah seminggu, jemu lah. Cuti lah sebulan. Tak apa, kita bagi cuti setahun, bayar dengan kuliah misalnya. Ni orang ni jemu dah buat baik. Saya jemu Ustaz, saya buat baik pun orang tak hargai. Kalau saya silap sikit, orang kutuk lebih-lebih. Tak nak buat baik, tolong orang tak nak. Kalangan kita dikena penyakit jemu yang disebut dalam bahasa tarbiyah sebagai futur. Futur ini penyakit bahaya. Penyakit ini berlaku bila kita dah buat baik dan kita dah ahlinya, tiba-tiba kita jemu. Umpama seorang ni dia pakar dalam satu bidang, kemudian dia jemu dengan bidang itu, dia ada penyakit sebenarnya. Kita kalau Allah dah beri hidayah dan ketaatan pada Allah, boleh baca Quran sekian, tiba jemu baca Quran, kita mesti rawat segera. Kalau kita biarkan, kita akan menjadi musuh Allah selepas kita menjadi kekasih Allah. Itu yang berlaku pada ramai manusia. Kerana jemu tadi, dia duduk layang jemu dia tak fikir nak rawat. Dia lupa bahawa jemu ialah barah dalam agama. Jemu ni barah dalam agama. Sebab itu banyak cara Rasulullah SAW ajar kita bila buat ibadat, macam mana elak jemu. Kita nak elak jemu tadi, kita bersederhana, jangan buat over sangat, takut kita jemu. Misalnya, hatta kita kuliah pun tak nak kuliah lama-lama, takut jemu habis. Ada orang dia kena penyakit jemu, dia rawat cepat. Ada orang dia tak rawat, dia biar. Akhirnya dia kata malas lah saya, tak nak lah. Jemu ialah barah dalam ketaatan kepada Allah. Sebab itu kalau Tuhan
kita kenal ada orang-orang yang kita pernah kenali dulu, dia berada di tempat-tempat depan dalam kebaikan, hari ni ke belakang, ketahuilah dia terkena penyakit kanser jemu, futur dalam ibadat, sehingga dia datang balik semangat dia akan ke depan balik. Tapi masalahnya tuan-tuan, kita boleh kena jemu, kita tak perasan itu penyakit. Apatah lagi ia bertukar dengan seronok pula. Seronok, biasa dulu maghrib dengan kuliah, sekarang maghrib kedai makan, ngeteh lagi seronok nampaknya. Lagi seronok ngeteh maghrib-maghrib. Lagi seronok pula malam-malam kita pergi main bola ke maghrib. Dulu macam terkejar-kejar nak pergi kuliah maghrib, sekarang tak payah, main bola je sampai habis maghrib. Dulu macam terkejar-kejar pergi kuliah subuh, sekarang tak payah, kita jogging je sampai pukul 10. Tak payah nak kejar kuliah subuh misalnya. Lalu kita rasa seronok pula dengan benda kita buat. Kita ni, ini disebut oleh ulama, fakabir arba'an liwafati. Orang ni dah boleh kita solat jenazah dia, tak ada apa dah nilai dah, dia dah tak nak agama. Maka Syam tu dia nak sebut, wahai orang yang berpaling dari Allah, sebab kamu dulu kenal Allah. Yang paling kenapa? Ya, para ulama menyebut antara sebab orang berpaling, supaya kita perhatikan sebab-sebab yang menjadikan kita mungkin berpaling pada Allah. Ada 5. Yang pertama, sebab orang ni tuan-tuan, dunia sudah menguasai dia. Bila dunia sudah menguasai dia, maka dia akan berpaling dengan kebaikan. Dia mula sibuk sikit, baru dapat projek. Maka dunia menguasai dia. Dulu tak dapat projek, okey, sekarang dah dapat projek sikit, sibuk. Dia lupa dia dapat projek dulu kerana dia ingat Allah, sebab dia dapat projek. Tiba bila dapat, dia lupa Allah. Dulu sebab dia ingat Allah banyak sangat, Allah pun uji dia dengan projek. Dapatlah projek. Tapi dia lupa melihat itu ujian Allah, maka dengan sikit nikmat tadi dia lupa Allah. Jadi kata ulama, punca seorang itu berpaling dari Allah sebab dia mula mendapat bahagian dunia menguasai dia. Yang kedua, ialah bila perkara-perkara agama ini mula tidak menepati hawa nafsu dia. La tuwafiqu syari'atu hawahu. Syariat ini mula tak nampak macam menepati dia. Allah sebut dalam Quran perangai ini. Kata Allah, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqan wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Kata Allah, ada di kalangan mereka yang berkata, yang berjanji dengan Allah, kalau saya kaya, saya akan derma duit ni. Tapi bila mana dia kaya, mula dia bakhil dan dia berpaling daripada perintah Allah, maka Allah membalikinya dengan sifat nifak dalam hatinya, berkekalang sehingga hari pertemuan dengan Allah, kerana mereka menyalahi janji yang mereka janji dengan Allah, dan disebabkan mereka berbohong dan menipu. Baik, dulu sebelum dapat harta, janji kalau saya dapat harta saya nak jadi pemurah. Bila dia mula kaya, tiba-tiba dia kena sedekah, kena zakat, dia tidak menepati hawa nafsunya. Kena sedekah pula, kena zakat pula. Dulu waktu tak ada, ya Allah kalau kau beri kaya aku akan sedekah sana, sedekah sini, tolong sana, tolong sini. Bila dapat, ternyata syariat sedekah, zakat tidak menepati hawa nafsunya. Aku cari susah-susah, senang-senang nak bagi orang. Maka dia pun berpaling dari Allah. Berpaling. Kata bila ada seorang lelaki di zaman Nabi SAW, namanya Malik bin Nuwairah. Dia memeluk Islam, dia orang baik, orang soleh, dan dia sentiasa, dia Rasulullah antik dia sebagai pemungut zakat. Bila Rasulullah wafat, maka dia tidak mau bayar zakat, sebab kata zakat hanya pada zaman Rasulullah. Maka kenapa pula Abu Bakar nak ambil turn untuk dapat zakat juga? Maka dia tak nak bayar, kerana kecenderungannya untuk mengumpulkan hartanya. Cenderung dia melihat syariat itu hanya pada Rasulullah hidup, tidak selepas Rasulullah wafat. Maka Abu Bakar menghantar Khalid Al-Walid, kamu pergi settle masalah ni, Malik bin Nuwairah.
Ni orang gagah. Dia bertembung dengan orang gagah. Maka datang Khalid Al-Walid. Di mana bila Khalid Al-Walid datang dengan tentera Islam, sebab Awaka mengalami, ketika Awaka mengambil pemerintahan, dia berhadapan dengan beberapa situasi. Situasi orang murtad satu, situasi orang tak nak bayar zakat, dan situasi orang mengaku Nabi palsu. Ada 3 situasi Awaka ketika mana mengambil kerajaan ini. Isu pertama ialah orang tak nak bayar zakat, sebab mereka kata, mereka tahu zakat itu masa Rasulullah hidup. Bila Rasulullah wafat, maka tak perlu. Lalu kata Awaka, tidak. Siapa yang memisahkan antara zakat dan solat, aku akan perangi dia. Aku akan bunuh dia. Sebab zakat hak orang miskin, bukan hak aku. Juga bukan hak Rasulullah, hak orang miskin yang Allah fardukan. Kan kalau kita baca tentang asal zakat, itu orang miskin. Ia bukan hak Rasulullah. Bahkan keturunan Rasulullah pun tak boleh zakat. Mereka tak layak dapat zakat. Supaya semua orang tahu bahawa syariat zakat itu ialah hak menjaga orang miskin yang Allah Ta'ala turunkan, siapa pun dia. Maka Awaka faham benda ni. Akhir Malik bin Munawwir ditangkap, yang berakhir dengan kematiannya. Walau dia orang baik, dia orang soleh, satu suluk, tapi bila ada syariat tertentu yang tidak menyembelahi, yang dia tak ikut hawa nafsu dia, dia menentang. Dan ini berlaku kepada ramai kalangan kita juga. Misalnya, bila benda tu tak menyembelahi kita, kita kata forex haram, dah tak menyembelahi kita, kita main. Kita kata tak haram, jadi gaduh. Kalau kita mungsifun, kita tahu benda tu, bahawa tentang benda yang paling sukar dalam beragama ialah sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu kita, bahagian hawa nafsu. Kalau benda tu tak bertentang hawa nafsu kita, kita cepat je sebut bab harta pusaka, berebut hak kita harta pusaka. Tapi bab jaga mak ayah, lari. Kenapa? Kita sibuk. Itu kan hak kamu juga, jaga mak ayah. Kenapa kamu meninggalkan? Sebab tak menepati hawa nafsu dia. Tapi bab harta pusaka, anak kan, mana boleh Ustaz, dosa ni tak ikut harta pusaka, dosa makan haram. Dia tak ingat dulu dia tak jaga mak ayah dia, dia tak rasa pula haram. Tapi sekarang kalau dia tak dapat pusaka, haram, mesti bagi pusaka. Ya, kita tak nafi mesti bagilah. Tapi kenapa watak kamu duit standard? Kewajipan untuk jaga mak ayah itu juga kewajipan kamu, sebagaimana kewajipan kamu menerima harta pusaka. Maka kenapa kita duit standard dengan hukum hakam, agak-agak menyembelahi kita? Ada isteri-isteri, kalau fatwa tu menyembelahi dia, tengok abang, ustaz cakap apa, dengar sikit abang. Kalau fatwa tu tak menyembelahi dia, dia buat dia, ustaz tu lelaki sama je, dah tak menyembelahi dia. Itu setengah perempuan, setengah lelaki pun sama. Awak dengar ustaz cakap apa, dosa tahu, wajib dengar cakap suami. Mana boleh halang-halang saya suami. Bila kena bahagian dia pula, dia buat dia. Abang dengar tak ustaz cakap apa? Ustaz tegur abang tu, alah, ustaz tu bukan tahu sangat, baru mengaji ustaz tu, abang mengaji lama tu. Dan macam tu jadi dia. Ini sebahagian orang berpaling dari Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita semua syariat ni, sama ada dia ni kita setuju ke kita tak setuju, kita terima. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut orang beriman, lelaki atau perempuan, bila Allah tetapkan satu hukuman, untuk dia mencari hukuman yang lain. Siapa yang menderhaka pada Allah dan Rasul, dia sesat dengan sesat yang nyata. Saya kalau hukum tu memang salah, saya terima lah. Kalau hukum tu betul, saya terima. Salah pun saya terima, kerana saya hamba Allah. Jadi yang berpaling dari Allah ialah orang yang hukum syariat yang menepatinya dia ambil, yang tidak menepatinya dia tolak. Kategori ini ada 2 jenis tuan-tuan. Katalah, pertama, yang memang semua benda syariat tidak mengikut hawa nafsu, ditolak mutlak. Yang sebahagian lagi, kalau ikut hawa nafsu dia okey, kalau tak ikut tak, maka dia tak akan menerimanya. Kemudian perkara kedua menyebabkan seorang itu berpaling, sebab dia ni dapat nikmat banyak sangat. Tawafur an-ni'am alal ibad. Manusia dia ada satu kelemahan dia. Kita ni tuan-tuan, kalau dapat nikmat banyak sangat, kita jadi lalai dengan Allah.
Sebab itu Allah bila sayang seorang hamba, Allah tak bagi banyak-banyak nikmat ke dia. Kata Allah apa? Lau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw. Kalau Allah beri rezeki semuanya pada hamba-Nya, mereka jadi jahat belaka. Dalam Quran Allah sebut, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarr kana ya'usa. Dalam surah Isra ayat 83 kata Allah, manusia bila mana kami beri nikmat berpaling dan menjauhkan dirinya daripada Allah, tapi bila susah dia menjadi orang berputus asa. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat 51 kata Allah, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarr fadhu du'ain arid. Manusia bila kami bagi nikmat banyak, mulalah lupa kami. Tapi bila kena musibah, barulah panjang doanya pada kami. Tentang penyakit kita, penyakit saya, penyakit tuan-tuan, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Bila dapat nikmat banyak, mula lupa. Dah dapat duit banyak, duk melancong saja, tak lekat dah kuliah. Saat minggu ni cuti Sat, anggawi. Minggu depan pun cuti Sat, nak pergi Hong Kong. Minggu depan lagi pun saya cuti lagi, nak pergi Bali Sat. Adalah kerja sikit, insyaAllah. Tu saya datang singgah-singgah je. Minggu depan sekali lagi Sat pun sama sibuk Sat. Saya nak pergi Turki pula. Dah duit banyak, ya. Dah tak ada duit. Mana tak ada duit? Nah, tak ada duit Sat duduk sini. Ya, dia bila orang ni banyak duit, dia terus perang dunia. Dia lupa akhirat. Dia lupa kewajiban belajar. Dia lupa. Tapi bila tak ada duit, baru dia tahu. Itu perangai kita, tuan-tuan. Kita bukan sebut fulan bin fulan. Kita cerita kita. Saya juga tidak mengecualikan diri saya. Dah duit banyak. Ustaz minggu ni tak boleh kuliah. Ustaz nak pergi ni. Nak pergi ke Tanzania. Tanzania nak pergi kat Safari Park Tanzania. Minggu depan pun tak boleh nak pergi Zimbabwe. Ada melabur lembu sikit kat Zimbabwe. Dah ustaz dah jadi ustaz korporat ni. Lusa minggu depan lagi pun ustaz dah tak boleh kuliah. Sebab ustaz nak pergi sini pula. Nak pergi sini. Lepas sudah tak ada kuliah. Dah tukar jadi korporat dah. Tentang begitu watak kita. Sebab itu bila Allah sayang kita, Allah tahan sebahagian rezeki supaya kita ingat Allah. Allah tahan sebahagian kesibukan supaya kita ingat Allah. Allah jadikan kerugian kita supaya kita ingat balik kesalahan kita. Ya, penyakit kita. Saya bukan kata penyakit fulan bin fulan. Saya kata kita. Saya tidak mengecualikan diri saya. Bila seorang dapat nikmat Allah banyak sangat, maka lupa daripada Allah mula. Kita katakan mula berlaku. Mula membenih. Mula bertunas. Mula membesar. Akhirnya kita akan dengar alasan dan alasan. Tetapi nak dengar alasan orang sibuk. Saya kalau dengar alasan sibuk memang tak habis alasan. Saya sampai bila awak nak sibuk? Apakah sehingga awak tunggu malaikat maut duduk depan awak? Dia kesibukan tadi. Tak nak cerita sibuk. Semua orang boleh sibuk. Tapi kita kena tahu, kita jangan dikawal oleh sibuk. Kita dikawal oleh syariat. Jangan biarkan sibuk kawal diri kita. Syariat yang kena kawal diri kita. Waktu ni saya semayang sibuk. Saya semayang subuh. Macam mana pun saya sibuk, saya kena semayang subuh. Waktu ni saya kena dengar kuliah. Macam mana pun saya sibuk, saya kena dengar kuliah. Saya yang kawal masa saya. Jangan biarkan sibuk kawal kita. Tuan-tuan, kalau kita sibuk kawal kita, dia tak akan terhenti sehingga kita nampak malaikat maut. Waktu itu kita menyesal, ya laitaha, ya laitani, aduhai bodohnya aku, aduhai celakanya aku, kenapalah aku tak ingat hari ini, hari waktu pertemuan malaikat maut. Jangan biarkan sibuk kawal. Tuan-tuan, Allah dah ajar kita tetapkan waktu kita sendiri. Allah dah ajarkan kita tetap waktu sendiri. Sesibuk-sibuk manusia Nabi Muhammad SAW. Bagaimana susun jadual kehidupan dia? Ingat tuan-tuan, jadual kehidupan kita berdasarkan syariat. Itulah kesibukan kita sebenarnya. Bukan kesibukan yang kontrol kita. Padahal tak ada apa pun. Last kita tengok, tak ada pun apa pun nilai sibuk tu. Oh, sibuk kat sini, nak jumpa orang ni pula. Nak jumpa, semua nak jumpa orang. Tuhan dia tak nak jumpa. Orang ni semua dia nak jumpa. Dengan Tuhan tak nak jumpa. Tak nak, sibuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu akan jumpa Tuhan akan keadaan menyesal. Dan orang-orang yang kamu jumpa tu langsung tak akan beri manfaat pada kamu. Tentang orang yang sibuk-sibuk ni tuan-tuan, dia duk cakap jumpa orang tu, jumpa orang ni. Tentang faedah apa? Tak apa-apa, cuma jumpa. Tapi dia rasa macam besar sangat dia dapat jumpa orang tu. Ni nak jumpa menteri ni pula Ustaz, ni datuk ni pula. Habis awak dapat apa? Tak dapat apa, dapat jumpa. Ambil selfie sekeping. Kalau kamu jumpa Allah, banyaknya faedah kamu dapat.
Dia jenis orang sibuk, terus beralasan tak nak jumpa Allah. Dia lupa siapa Allah. Dia juga lupa siapa manusia yang dia duduk sibuk diri dia. Kata orang ni akan menyesal. Masa-masa yang kita habisnya secara tak ada faedah ni untuk agama, menyesal. Lepas tu saya katakan, boleh saya jumpa orang, tapi selepas saya jumpa Allah. Selesai urusan saya dengan Allah dan tanggungjawab saya dengan Allah, saya boleh jumpa sesiapa pun. Tapi kita belum selesai. Atau kita masih jahil, kita masih jauh dari ibadat pada Allah. Banyak pahala-pahala yang patut kita ambil, kita tak kutip. Kita tu nak kutip hutamud dunia, bangkai-bangkai dunia yang kita akan tinggalkan. Yang duk kumpul bangkai-bangkai dunia untuk ditinggal buat apa? Ini permata-permata akhirat, berselerakkan, bertaburan dekat kita, kutip, bawa balik ke akhirat, supaya kita menjadi orang yang beruntung di sana. Sebab itu jangan jadi orang berpaling. Last sekali kata ulama, sebab orang tu berpaling kerana keras hati dia. Ada orang kalau keras hati, habis. Keras hati ni maknanya kita cakap apa pun tak dengar. Datang musibah besar mana pun dia tak dengar. Sebab itu kata Allah dalam Quran, falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala sebut dalam suratul An'am ayat 45, kata Allah, kalaulah mereka waktu Allah uji mereka, mereka merendah diri dan berdoa pada Allah, tapi mereka tetap keras hati, duk sombong macam tu, disebabkan mereka telah dipengaruhi oleh syaitan, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi ada orang, tuan-tuan sekalian, walaupun dia susah, dia pun tetap tidak mau ingat Allah. Ini orang keras hati. Senang tak nak ingat Allah, susah pun tak nak ingat Allah, keras hati. Sihat tak nak ingat Allah, sakit pun tak nak ingat Allah, keras hati. Maka kalau orang macam ni, tuan-tuan sekalian, ini orang berpaling daripada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhi kita daripada menjadi orang yang lalai, daripada mengasihi Allah, khususnya sesudah kita mengetahui kemuliaan dan kebaikan bersama dengan Allah. Tiba-tiba kita meninggalkan kebaikan, sedangkan umur kita makin singkat, umur kita makin dekat dengan kematian. Maka kebodohan mana lagi yang kita perolehi selain daripada lalai daripada Allah sesudah kita mengenali Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.